Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada pengurusi majlis, imam EJK Masjid, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana dapat lagi kita bersama-sama untuk solat berjemaah, serta diberikan lagi peluang bagi kita masuk pada tahun yang baru. Azam kitanya untuk menambahkan lagi amal ibadat, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia mereka yang panjang umur dan banyak berbuat ibadat. Maka sebaliknya jugalah, manusia yang paling jahat mereka yang panjang umur dia di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sepatutnya kita di awal-awal pada tahun awal tahun Islam kita ni, walaupun kita ingat teringat muju ingat lebih ingat tu sebab apa? Sebab awak program orang buat jadi ceramah, orang buat ikutlah sebagai peringatan bagi kita, kata kita ni masuk pada tahun yang baru. Maka kita kena berazam sebanyak-banyaknya dan pasal niat sebanyak-banyaknya. Niat buat baiklah, ada niat nak buat baik, nak sedekah sebanyak-banyaknya, nak bangun tahajud sebanyak-banyaknya, nak baca Quran sebanyak-banyaknya, nak buat baik kepada ibu bapa sebanyak-banyaknya, nak mengaji sebanyak-banyaknya. Karena tu Nabi sallallahu alaihi karena tu ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ada apa nama dia, niyatul mukmin, niyatul mukmin khairum min amali. Niat orang yang beriman saat itu lebih baik daripada perbuatan dia. Kerana apa? Kerana di dalam agama kita ni, kalau kita niat kita niat nak buat baik ya, kita tak buat lagi, dapat dosa pahala. Dia kalau kita niat baik, nak mari masjid, nak mari dengar, kata ada orang duk mengajar, ada orang duk baca kitab, kita pun mari, dapat 2 pahala. Tu nak kata sangat-sangat untung di niat kita tu saja, orang panggil dah dapat dah ganjaran pahala. Sebab itulah di awal tahun ni, marilah kita lain daripada kita menghayati ke kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita biar ada pasal niat sebanyak-banyaknya di atas melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti mana hak kita tahu sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, terlebih dahulu banyak sekali dah usaha-usaha yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di atas nak li'a'la'i kalimatillah, nak meninggikan agama Allah taala. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu berdakwah secara sir, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada berdakwah kepada keluarga dia.
Dah. Seperti mana satu ketika Nabi kupu ke anak beranak dia. Maka Nabi tanya, kalau aku ayat ke popok mung ni, ada satu kumpulan tentera mari nak serang kita, popok mung percaya ke dak? Mereka semua kata kami percaya Muhammad mu al-amin. Mu orang yang dipercayai, tak ke kami tak percaya. Bagaimana pula kalau aku nak mari cerita kamu bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Allah Ta'ala saja Tuhan. Mu nak percaya ke tak? Waktu tu lekas selalu bangkange daripada pihak Abu Lahab lah yang terutamanya. Marah terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tabat ya Muhammad. Lakomu Muhammad, mu hipun ke kami ramai-ramai ni. Mari nak cerita benda karut gitu. Maka kerana itulah Allah Ta'ala turunkan ayat khahnah kepada Abu Lahab tadi. Walaupun dia tu anak beranak lah, bukan orang jauh, Allah Ta'ala turunkan tabat yada Abi Lahab wa tab di atas nak balas balik apa perkataan yang Abu Lahab sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu kita faham dalam agama kita, sebelum daripada kita nak geger, nak beroyak, nak menyampai kepada orang ramai-ramai, terlebih dahulu patut atas kita menyampaikan benda sebenar ini kepada keluarga kita, orang terdekat dengan kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Cegahlah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Lagu mana cegah? Dengan kita ajak mengenalkan agama, dengan kita ajak beramalkan dengan agama tadi. Jadi nak ayat kata ibu-ibu ayah-ayah sekalian, nak ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama dengan pelbagai cara di bumi Mekah saat ni, dengan pelbagai strategi. Cara Nabi. Patu Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bukan orang bodoh-bodoh pun kita duk huha-huha. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat terpuji di kalangan masyarakat, serta keturunan yang terpuji di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu. Tetapi kerana apa? Kerana Allah Ta'ala belum ingin memberikan lagi orang panggil kemenangan, kerana Allah Ta'ala masih lagi nak berikan ganjaran pahala yang lebih besar lagi, iaitu bagi mereka yang awal-awal dalam agama. Kalau semua pakat beriman tak ada cubaan dah lah atas orang awal-awal dalam agama ni. Tapi Allah Ta'ala nak berikan ganjaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak berikan kelebihan bagi orang yang mula-mula dalam agama ni. Dengan agama tu tidak semua orang menyambut dengan kebaikan terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi setelah daripada tak diterima di kota Mekah, di kampung sendiri demo tak terima, sedangkan kita ni orang demo percaya, orang demo hormati, tiba-tiba kita nak buat mari betul benda sebenar, demo hotel, demo hina dan sebagainya. Nak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kepada strategi yang lain, terus dengan cara yang lain, tidak putus asa. Malah dah aku orang kampung sendiri tak dengar kata ni. Orang kampung sendiri kalau aku ayat gini-gini tak nak dengar. Keluarga aku sendiri pun orang boikot, orang mengatuk, gapo tak buat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terus putus asa daripada menyampaikan agama, tak siapa dah ke kita. Tapi dok ni insan pilihan. Kalau kena kau kita tu hayu gitu deh. Tak siapa dah agama kok genyo. Putus asa awal-awal dah lagi kitanya. Moga kita nak sampai ke agama, nak suruh orang hormat kau kita, orang mulia ke kita. Keikhlasan itu tidak betul-betul kan Allah Ta'ala. Tapi ni orang pilihan Allah Ta'ala, insan pilihan, insan yang mulia dan bahkan sebaik-baik makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gilah ada puak-puak sahabat sana itu hijrah ke Habsyah. Kali pertama, lepas tu duduk sana lama, nyerindu juga ke kampung demo hok duk kau lupa tu, nak musim PKP itu Covid tak boleh nak balik juga. Allah nak balik juga. Setengah daripada kita jalan kaki daripada kau lupa balik Kelantan ni. Ada ke? Rindu kan anak bini dan sebagainya. Begitu jugalah puak-puak sahabat ni, dia rindu kau juga ke kampung. Berhijrah ni pun kerana Allah dan Rasul je balik. Apa tu ada pula berhijrah kepada Habsyah kali yang kedua. Nak kata pelbagai cara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Kemudian tak cukup dengan tu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pula kepada Taif.
Tu dia yang gapo? Tak ada lain, tak ada bukan nak bawa agama. Mungkin di sana orang dapat terima kerana di Taif tu kerana ikut pada sirahnya kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang terdekat jugalah. Takut keluarga di sini tak sini terima, takut orang keluarga sana dapat terima. Rupa-rupanya sama juga. Bahkan lebih teruk hina yang di Taif dia mau buat dengan duk suruh budak-budak ada pekul batu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tu dah. Waktu tu ditemani oleh anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harisah ni. Ditemani. Jadi dia tahulah lagu mana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bawa agama saat ni. Dia mau suruh budak pekul batu kat hina lah weh. Kalau orang tua main orang tua ni lain. Orang tua nak balas dengan budak tak padai. Jadi satu penghinaan yang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dikatakan habis berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata nak ambil harta orang, tak ada nak ambil bini orang, tak ada nak ambil perniagaan orang, dak nak menyelamatkan orang ya rela gini mo. Kalau kita dah mau tak terima kat padai, tak ada sakit gapo kau kita, tak ada rugi gapo kau kita. Tapi dak begitu sekali kita melihat ke cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, siapa tak apalah pekul batu pun tak apalah. Hinggalah Zaid bin Harisah itu bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat, singgah pada satu tempat. Adalah seorang hamba pada tempat tersebut, hamba bagi musuh Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala beri ke dia ni rasa belah kasihan, dia suruhlah hamba dia saat itu beri makan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia hamba dia tu? Namanya Adas. Adas. Jadi bila Adas saat ni tu mari makan kurma ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ambil baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Adas seorang hamba saat ni dia daripada Nasara, hamba. Lepas tu dia pelik. Dia kata ucapan kamu ni bukan satu ucapan yang diucapkan oleh kaum-kaum di sini. Puak-puak di negeri ni, di Taif ni tak ada ucap pun dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim nak makan weh. Jadi kalau kita makan tak baca bismillahirrahmanirrahim, supaya puak-puak tu dah lah. Itu puak Nabi yang bagi. Ada puak Nabi ni mana? Puak Nabi ni kalau nak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pelik Nabi sallallahu alaihi wasallam duk baca sebelum makan bismillahirrahmanirrahim. Maka ada kata pelik ni. Baca ilmu ni aku tak pernah dengar dengan baca ilmu sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya adahmu daripada mana? Maka dia pun kata aku ni daripada Ninawa. Satu tempat yang mana tempat Nabi Yunus bin Matta. Tempat kawasan Nabi Yunus bin Matta situ. Maka bila ayat kata dia daripada Ninawa saat ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ceritalah tentang Nabi Yunus bin Matta saat ni. Gak saya ada saat itu terpesona dengan Nabi SAW duk menyapa, dengan benar sebenar Nabi duk sapa. Maka memeluklah Adas, Sayyidina Adas saat itu dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sia-sia Nabi sallallahu alaihi wasallam kita saat itu boleh juga seorang. Dengan darah pekul batu ni boleh seorang. Kalau kita kata gua tak pandai. Tak gitu. Tapi apa dah. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa syukur sangat-sangat dah. Walaupun orang lain tak dapat terima, mari duk tuduh sini, ada cerita benar pada Adas ni, dia dapat terima ke agama Islam, terus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada Nabi SAW duk cerita berkenaan Nabi Yunus ni. Jadi dia percayalah ke Nabi SAW, sebab bukan sebarangnya orang dapat duk cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu, kecuali orang yang mari duk cerita tu orang yang benar-benar menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala saat ni. Kemudiannya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duk teduh saat ni dengan penat nak duk lawan dengan duk sabar dengan penduduk Taif saat ni, marilah Sayyidina Jibril alaihissalam. Mari Jibril dah weh. Jibril mari kata, ya Rasulullah, Allah Taala suruh mu minta gapo dia hok mu nak minta.
Kalau nak suruh bukit ni, akak bukit jatuh atas pokok ni pun tak apa. Mitok di sini kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada agama, sangat rahmatnya dia tu. Seperti mana Allah Taala nyata ke dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar, sadaqallahul azim. Tuhan datang ke penafian, tidak adalah Muhammad ni kami utus ke dia tu kecuali membawa rahmat kepada sekalian anda. Turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rahmat habis orang lain keberkatannya. Semenjak daripada lahir lagi dah kita duk cerita, duk dengar cerita orang duk kecek bab Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham dah kita situ. Di sini pun kita faham masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu gi kata dia mau buat gitu, mari tawarai pada malaikat nak suruh buat jatuh bukit kau gapo saja Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gak. Oh boleh berlaku, tapi Nabi tak berdoa gitu, Nabi tak berdoa kehancuran. Bahkan Nabi berdoa pada apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Allah. Nabi berdoa, ya Allah, ampunkanlah kaumku ni kerana mereka tu tak tahu. Mereka duk tetap aku ni kerana mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak tetap begini aku. Tengok kalau kita dah mari tak warai gitu. Mana ni orang duduk ngata kau kita, orang duduk wajah kau kita nak tembak kau. Molek tembak mampu belaka lah. Kau turun pun jangan ada lah. Tapi tak gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita dapat lihat satu sangat besarnya berjiwa besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam nak bawa agama Allah Taala. Menyapa saja. Seperti mana kisah Abu Talib kita tahu meninggal dengan keadaan tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Sedih Nabi dekat tak ada gamuk lah, sebab dia ni pok darah banyak duk batu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam duk bawa agama di kota Mekah tadi tu, duduk orang panggil sebagai benteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak dapat mengucap dekat Allah, sedih Nabi. Tapi Allah Taala menterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, mu tak dapat memberikan hidayah orang mu suka. Bahkan Allah Taala lah yang dapat memberi hidayah kepada siapa dia, hak dia kehendak. Supaya kita lah ayah-ayah ibu-ibu sekalian ni, kalau orang tanya nak kodok anak kita berjuru baik, lekat masjid, lekat dengan Quran, nak kau? Kita kata nak lah ustaz. Tapi lekat mana? Lekat kedai, lekat tempat-tempat lepok, lekat dengan motor. Naik motor, orang lain naik motor sampai masjid, dia lekat-lekat betul. Tak boleh nak naik masjid, lekat punggung dengan motor sana. Lagu mana? Maka ayat ni lah yang menyebabkan kita pun ambil wak jadi menterterek ke diri kita. Kita siapa dah agama, kita betul dah dia dengan agama, kita atas dah dia sekolah agama, kita ajar dah dia dengan cintakan ahli ulama, cintakan Nabi SAW, kita dekat ke dia dengan ahli ulama. Tapi tak juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Tu ayat nak kita terterek ke hati kita jugalah. Karena ayat ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat jadi jiwanya dapat tenteram. Maka datang Jibril saat ni buat tawaran, Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tu begitu sekalinya baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat saat ni. Maka bila dah Nabi saat ni tu dia pergi duduk pergi duduk dakwah ke Taif saat ni, anak masuk ke kota Mekah tu gak ada halangan dah lah, tak selamat weh. Dia jadi gitu perangai kafir Quraisy waktu tu. Maka Nabi pun minta tolong daripada Mut'im bin Adi sebagai memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kota Mekah. Bila dapat orang panggil visa daripada Mut'im bin Adi saat itu, maksudnya dia tu sebagai pelindung Nabi, maka Nabi pun masuk semula kepada Mekah dengan keadaan orang tak boleh nak kosek lah. Sebab orang panggil daripada sanggupan Mut'im bin Adi. Kira Mut'im bin Adi ni kan orang Datuk Seri, Tan Seri jugalah. Kira orang besar. Bila orang besar kata cuk dah ni orang aku, orang bawah lindung aku kan, orang lain tak boleh nak kosek. Gitulah nak ayat kata ayah-ayah ibu-ibu sekalian, susahnya nak bawa agama. Bolehkah kita sekarang buat
Eh? Buat mudah-mudah dengan agama gak, tak ada rasa langsung dengan agama gak. Allah, tak saya betul lah kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi kalau sebut tentang agama, biar kita ni betul-betul. Orang kata nak buat masjid, orang kata nak pondok, nak buat tafiz, orang kata nak bantu agama, ikutlah gapo saja berkaitan dengan agama, tenaga kau masuk, kita kena beri. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri sampai kepada kita agama ni bukan bagi mudah. Bukan lalu kau kapek merah. Bukan lalu kau kapek merah, bahkan lalu dengan darah yang merah. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudiannya pelbagai cara lagi Nabi duk mikir lagu mana. Dia bila di kota Mekah saat ni menjadi tumpu orang yang buat haji. Haji tidak dengan cara Islam adalah. Maka adalah golongan daripada Madinah bila dia dengar berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ada dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini puak Ansar dia panggil. Berapa orang mula-mula? 9 orang. 9 orang yang mula-mulanya. Kemudian 12 orang. Buatlah Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama, janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai tapi alhamdulillah ada. Tak apa kalau kita orang masjid-masjid kan, tak ramai ada, alhamdulillah tak apa. Kalau tak ada ni susah juga. Bos ni seorang ya, kau tak apa. Asalkan kita telah usaha, kalau ada dah kasih dia, alhamdulillah. Sikit pun tak apa, banyak pun tak apa, sebab tu ada hikmah lah daripada Allah Taala. Patu puak-puak Ansar saat ni dia nak dengar cerita agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kena duduk pergi senyap-senyap. Tak pergi nyata-nyata begitu, dia marah kaum musyrikin Mekah lah. Tak pergi senyap-senyap pada tengah-tengah malam buat perjanjian pergi jumpa di Aqabah saat itu. Tak, kerana itulah dikatakan perjanjian Aqabah yang pertama 12 orang. Lepas tu kemudian pada tahun yang seterusnya mari pula puak-puak Madinah dan sebagai orang-orang Arab yang lain lah, mari pula untuk buat haji di Mekah saat itu. Maka puak Ansar saat ni pun akad perjanjian dengan Nabi SAW Aqabah yang kedua selama 73 orang. Ramai dah weh. Nampak dah kasih lah tu, alhamdulillah. Kita mula-mula buat masjid ni, bina pondok ke gapo, mula seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tak apa menikah. Alhamdulillah tu. 73 orang. Mana 73 orang kat ni? Ni 62 orang daripada puak Khazraj dan 11 orang daripada puak Aus. Daripada 73 saat itu 62 daripada Khazraj, 11 orang daripada Aus. Moga di Madinah saat ni antara puak kaum Khazraj dan Aus. Jadi dia monoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mari ke kota Madinah. Nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai pemimpin mereka. Kerana mereka lihat dah kebaikan dan kebenaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan. Dan disebut dalam kitab sirah tu, pada waktu perjanjian Aqabah tu ada Sayyidina Abbas weh. Sayyidina Abbas ni siapa? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak Sayyidina Abbas waktu ni tak beriman lagi, tapi dia bela Nabi. Sebab Sayyidina Hamzah lah pak saudara Nabi ni. Dia Islam mula-mulanya bukan apa, kerana orang buat nyanyi kerana darah dia jadi marah lah. Kita ni orang Arab nak lebih lagi. Kalau orang kosek anak beranak kita, waris-waris kita marah. Sayyidina Hamzah pun dia nak kosek Nabi SAW mula-mula, dia marah, dia masuk memeluk Islam. Mengkosek anak dara aku ni, Muhammad duk nyatakan Islam agama. Tak apa, aku masuk agama Muhammad pada mulanya. Maka merosaklah keimanan agama saat ni pada Sayyidina Hamzah, maka dia saat itu menjadi benteng dalam agama juga. Sebab Sayyidina Abbas juga mula-mula dia dah Islam juga. Bahkan pada perjanjian Aqabah saat itu dia pindah Islam. Bahkan dia ayat atas mata-mata nak tahu anak saudara dia. Bahkan dia ayat pada puak-puak Ansar saat ni, kalau mu nak khianat janganlah. Maksud katanya buat janji buat lolok jangan. Tak nyanyi buat nyanyi kan nak darah aku saat ni. Jadi puak-puak Ansar saat ni kata dah, bahkan kami ni nak letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hingga ke titik akhir kami lah istilahnya. Kami nak memperjual bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi.
Maka pada waktu tu bila dah banyak dah orang saling buat dah perjanjian ni, maka seperti mana hak makruh dah di kita ni, puak-puak musyrikin saling ada buat perbincangan di Darun Nadwah, diketuai oleh Abu Jahal. Buat perbincangan, setan merasuk ke mereka ni. Mula-mula tak ada siapa orang panggil nak bicara, siapa nak bunuh Nabi SAW, tak ada. Tapi oleh kerana setan merasuk ke mereka, puak-puak kaum Quraisy waktu tu, hingga mereka berbincang di Darun Nadwah sani, bincang lagu mana kita nak kalah ke Muhammad tadi. Dia pelbagai cadangan lah. Ada nak suruh berjaga, ada nak suruh halal daripada Mekah dan sebagainya. Tetapi cadangan yang paling jahat sekali iaitu nak membunuh ke Nabi SAW. Tak ada masalah ke apa. Kita orang curi belana, orang duduk rokok, orang ada macam-macam lagi lah ni. Nabi SAW bukan buat benda jahat. Nabi SAW mari nak menyampaikan benda sebenar, nak buat baik, nak selamatkan kita. Tapi dia Allah Ta'ala tak beri hidayah lagu ni lah. Ayat-ayat ibu-ibu muncullah kita ni, Allah Ta'ala berikan kita taufik, hidayah. Alhamdulillah, berbanyak kita terima kasih pada Allah Ta'ala. Kerana kalau tidak Allah Ta'ala berikan kita ni, boleh mari ke masjid boleh mari? Tak boleh mari. Kita mari masjid ni bukan ring kudrah di kita dah. Kalau nak ikut ring kuasa di kita, orang muda lah patut mari. Tapi dah, bukan ramai pemuda, tapi ramai petua. Petua ni, orang tua dah tak berapa cekak nak mari dah. Siapa ke masjid? Gapo dia ni kalau tidak hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala? Gapo dia kalau tidak hidayah dan taufik pada Allah Ta'ala? Semata-mata hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ini. Amin. Jadi pada waktu tu gak perbincangan puak-puak kafir nak bunuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat mereka ni. Dipersetujui lah oleh syaitan. Lepas tu dia moning-ning. Duk mikir kalau duk bunuh puak-puak Arab dulu, yang mari balas. Membunuh orang kami bunuh pula kamu, yang mari balas gitu. Lepas tu cadangannya atas setiap puak sani seorang daripada kabilah puak-puak sani, atas seorang pemuda hak gagah daripada mereka, ada perwakilan belaka lah. Tu nak kata perbincangan inilah Allah Ta'ala firman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi orang panggil mereka tu duk buat tipu daya, duk buat muslihat. Tapi ingat, sebaik-baik buat muslihat, buat orang panggil tipu daya jadi tertipu mereka, saat ni strateginya ialah Allah Ta'ala. Jadi ayat ni ayat tu tuju kena betul. Jadi tak kena lah kalau kita duk guna ayat ni sebagai seharian hidup kita duk rancang dia sebaik-baik perancangan Allah Ta'ala, tak jadi. Tak kena lah, kurang kena lah weh. Sebab ayat tu ayat demo tu dah buat tipu daya, nak mengalahkan Islam, nak bunuh Nabi SAW. Tetapi ni hak benarnya Allah Ta'ala. Tu ayatnya buat mari turunnya. Maka dipendekkan cerita juga pada malam saat itu, sebelum siang hari itu Nabi SAW didatangi oleh Jibril, suruh kata berhijrah. Jadi Nabi SAW tak berhijrah ni apa weh? Tak ada wahyu lagi suruh berhijrah. Sayyidina Abu Bakar nak berhijrah awal lagi dah. Tak ada takut siapa. Tapi dah oleh kerana tak siapa wahyu lagi, Nabi kata tunggu dulu Sayyidina Abu Bakar, kita pergi hijrah sekali. Tak siapa wahyu lagi. Bila siapa wahyu berhijrah tak, suka Sayyidina Abu Bakar boleh berhijrah sekali. Ini peneman Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar ni. Maka pada siang hari sana ayat dah Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Hak pendekati tempat Nabi SAW. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni anak akak Nabi SAW. Lain daripada dia ni sepupu Nabi SAW, dia ni anak akak Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ni siap kepada Abu Talib saat ni, pot darah dia saat itu, kerana duk perah dah dia bila dia menikah dengan Sayyidina Khadijah apa semua, ambil buat Sayyidina Ali ni anak akak. Lepas tu Sayyidina Abbas saat ni ambil seorang lagi anak Abu Talib buat anak akak.
Sebelum pada tu Nabi bincanglah dengan Sayyidina Abbas kata, pot darah tak ada sial kau Abu Talib kita ni. Anak ramai, keadaan miskin dan sebagainya. Lagu ni lah ambo ambil seorang anak akak. Ndak. Sayyidina Abbas ni ambil seorang anak akak. Dipersetujui, pendek katanya ambil. Nabi SAW ambil Sayyidina Ali sebagai anak akak. Cuma bila berlaku hijrah ni, siapa dia yang menggantikan tempat tidur Nabi SAW? Sayyidina Ali. Nak ya katanya ada berlaku orang dewasanya, orang mudanya, wanitanya Sayyidina Asma ni. Dalam keadaan duk mengandung saat ni kita buat makan pada Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak seterik gi, berhenti dulu setengah jalan dalam gua tu. Seperti mana hak ma'ruf lah di kita saat ni. Mau cuba-cuba pendek-pendek sikit. Jadi pada waktu tu siapa wahyu kata kena pergi. Bila siapa wahyu kena pergi kat malam tu, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali duk jaga saat ni. Lepas tu Nabi SAW nak kata amanah tak amanah ni kan. Nabi SAW orang yang jujur, orang yang baik hati sengerti ni kan. Dia amanah ke pula pada Sayyidina Ali, suruh hantar barang-barang orang sipir ke dia. Tengok ni. Padahal kita ni kelak kabut dia mau nak bunuh kita ni, mikir lagi bagi orang. Sebab Nabi SAW bila dia menyampaikan agama, walaupun orang tak percaya ke Nabi SAW dengan agama baru dia tu, tetap juga orang mari letak bagi kepada Nabi SAW. Dia percaya ke Nabi. Cuma agah keegoan mereka saja hak tak beriman pada Allah Taala, tak beriman pada Nabi SAW. Bukan sebab tak percaya gapo dah. Tahu kata Muhammad ni orang benar, tak nipu. Sebab tu demo kirim barang lagi. Bila kirim barang ke Nabi SAW tadi kan, dah Nabi nak berhijrah, Nabi suruh Sayyidina Ali saat itu, atas mula barang-barang orang sipir. Supaya tempat bank ni. Tak supaya tempat bank, tempat simpanan saat ni itu. Atas mula. Jadi nak ayat kata Allah Ta'ala pun selamat mengeluarkan Nabi SAW daripada kota Mekah. Keluarlah hinggalah Nabi SAW berjalan hingga sampai kepada Madinatul Munawwarah. Dan Madinatul Munawwarah ni ayah-ayah ibu-ibu sekalian, masa Nabi SAW Isra' Mi'raj tu, Allah Ta'ala telah berhentikan Nabi di satu tempat namanya Yathrib. Bila turun pada tempat tu, Nabi SAW tak tahu apa. Sayyidina Jibril kata, ya Muhammad, mu turun sini. Nabi turun. Sayyidina Jibril kata, mu solat 2 rakaat di sini. Solat 2 rakaat. Apa solat? Ya ada banyak ke tempat berhenti masuk Isra' Mi'raj orang duk mengajar tu. Salah satu yang sini Nabi SAW tanya, gapo dia nama tempat ni? Inilah tempat ni namanya Yathrib, yang lagi akan kamu berhijrah di sini. Ada yang akan dinamakan dengan Madinatul Munawwarah. Ada dah Nabi SAW dulu masuk Isra' Mi'raj sebelum daripada berlaku hijrah tadi. Kemudiannya masa Nabi SAW tadi itu duduk jalan dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dicerita ke Sayyidina Abu Bakar ni tak tendai duduk. Apa kita bunyi pun tendai lagi duduk ni. Sayyidina Abu Bakar ni tak tendai duduk. Masa duduk jalan tu, sekali duduk depan, sekali duduk belakang, sekali duduk kanan, sekali duduk kiri. Nabi SAW kata, Abu Bakar, duduk relax-relax. Abu Bakar dengan Nabi ni muda Nabi deh. Bukan kata tua Abu Bakar dah. Tua Nabi daripada Abu Bakar. Bunyi Abu Bakar bunyi tua ni. Lepas tu kena ke Abu Bakar ni pula mertua Nabi. Sebenarnya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni tua Nabi beberapa tahun. Sebab Nabi SAW wafat 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar lepas pada tu 2-3 tahun wafat pula 3 tahun juga. Sayyidina Umar 13 tahun tikah dengan Nabi SAW. Mudah benar Sayyidina Umar ni. Sebab tu lepas pada Sayyidina Abu Bakar tu yang mereka lama pula. Wafat umur 3 tahun juga. Ni 2-3 orang sahabat ni weh. Allah Ta'ala hidupkan sekali mereka, dimakamkan sekali, dibangkitkan sekali ni. Orang yang berkasih-kasih kerana Allah Ta'ala. Tak ada nombor 1 Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu nombor 2 Sayyidina Umar. Dimakamkan sekali. Sahabat-sahabat lain ada makam tempat lain dah. Tu kelebihan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni. Jadi Nabi SAW kata, hey Abu Bakar duk relax lah. Sayyidina Abu Bakar kata, tak boleh ya Rasulullah. Bapa tak bolehnya?
Masa aku duduk belakang, masa aku duduk di sisi kamu, aku mikir takut kata musuh mari sebelah depan. Bila musuh mari sebelah depan kena kamu, aku bimbang, aku duduk depan. Pada biar aku menjadi bentengnya. Aku mati tak apa, mu mati ya Rasul tak boleh. Agama dengan mu dah. Aku duduk depan mikir, ke musuh mai kat belakang. Aku duduk belakang pula. Aku duduk belakang mikir musuh mai kat kiri pula. Aku mai duduk kiri. Tak kena saya nak apakah tadi. Tidak ada perjalanan tadi nak menuju kota Madinah. Beginilah orang panggil cahaya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia saat ni terpacu ni, terpaca kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasa kasih Sayyidina Abu Bakar juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak beri orang kasih kat kita ni, biar kita ni ada rasa kasih kat orang. Biar kita ni rasa betul-betul sayang kat orang. Ni kita nak suruh orang sayang kat kita, yang kita tak nak sayang kat orang. Kita nak suruh orang kalau makan nasi tu wika kita dulu. Kita tak nak rela hati pun kalau makan nasi tu wika orang dulu. Kalau kita susah nak suruh lain bantu kita, orang yang susah kita tak nak suruh pun nak bantu dia. Bantu macam mana nak ada timbul rasa kasih mereka saat ni pada kita. Tengok Nabi SAW. Benarnya Nabi SAW kasih pada kita, tengok. Bercatungnya hati-hati umat saat itu mengkasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu ayat pengasih ke apa dah weh. Tak perlu dah. Tak. Pada ni hak ni kita kasih sayang pada orang, maka orang sayanglah pada kita seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna lagi iman kita ayah ibu-ibu hamba pun samalah. Tak sempurna lagi iman kita sehingga lagu mana sehingga kita kasih kat orang serupalah kita kasih pada diri kita. Kalau kita tengok orang tak boleh nak makan nasi, gimana kita serah? Pergi dia asal kat aku, anak-beranak aku boleh makan cukup biar. Ada dia apa tak kerja tak sungguh kau, apa tak ngaji sungguh. Masya-Allah. Apa jenis perasaan dalam hati kita tu? Patut kita tengok orang susah ni. Apa salah kita wikak orang makan nasi? Ni banyak sangat pengajaran yang mana awak tak sempat nak sebutlah di sini malam ni. Ni banyak sangat pengajaran. Lagu mana puak-puak sahabat sana itu yang dididik, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang kepada manusia sehingga mereka mengorbankan makan minum mereka, sehingga mereka sendiri pun tak makan. Kenapa? Wikak orang makan. Ni bukan rakyat ni dah. Hamba wakil-wakil rakyat ustaz. Sudah kerja nak tolong jadi wakil rakyat dulu ke? Baru nak ada pengorbanan gitu. Tak. Perlu berkorban. Tak nanti kita wakil rakyat, tak nanti kita esko, tak nanti kita pada menteri. Tak bukan hak tu. Hak tu amanah hak lain pula. Yang pentingnya bila kita ni betul beriman pada Allah di hari akhirat, kena ada sifat begitu yang diajar oleh Nabi SAW. Kurang rasa emosinya tengok moci. Ni kadang-kadang orang main minta sedekah, tanya dulu mana surat minta sedekah. Surat minta sedekah. Pening dia. Kena minta surat pula. Nak boleh surat ke main pula susah. Buat mudah-mudah lah. Buat mudah-mudah. Dah. Kalau kita suruh tak berapa nak percaya ke dia, gak wei sikit. Dah rasa malas langsung, gak tayar wei langsung. Ni buat susah ke dia. Ada nyanyi ke dia weh. Kalau kena ke dia tu betul-betul susah mana weh. Dah lah kita tak buri dah. Ngata pula. Dalam ayat Quran Tuhan marah orang hak buri kemudian dia membangkitkan kembali pemberian dia tu. Hak buri dah dia bangkit semula hingga sakit hati orang terima sana. Tuhan marah. Ni kita buri bedak. Patut siap nyata pula. Sifat gapolah ada dalam diri kita ni. Keras ngatinya. Dia tipu kok ustaz. Tahu kok dia tipu tak tipunya. Dia sifatlah kasih sayang kau. Dia ada demo nak ambil. Allah Taala ganti hak lain kau kita bahkan lebih lagi. Hak ni hak Nabi SAW dah bawa ni. Sebab tu mau kata masuk tahun baru kita ni kita berazam begitulah. Amba usah kalau boleh kalau orang tak minta pun amba nampak orang susah amba nak beri. Apatah lagi kalau orang minta. Orang minta dah dengan kita. Minta ni tebang muka ayah-ayah ibu-ibu ni. Kau tak suruh tebang kau. Orang yang tebang muka yang boleh minta. Ataupun jenis tak ada muka terus nak minta ke orang ni.
Kena kok hak yang minta tu orang-orang sekeliling dia pula. Tentulah dia terdesak sangat. Dah bui. Dah tak yakin tak nak bui, tak apa ikutlah. Dah kalau lama bui lah. Dah. Ni orang panggil ni ustaz ni pun bui lah sia, tak ada berdegi sikit rambut pun kau kita. Dah. Semakin ramai orang minta ustaz kalau buat gini, molek lagi lah. Molek lagi orang nak minta ya, tak ada nak minta kita nak bui. Kita tak payah minta. Ni. Minta ni satu benda yang sangat tak boleh. Tapi dah terdesak nak buat guna. Kita jangan didik diri kita minta. Kalau minta, molek sekali dah. Panjang pula dah hurah bab minta. Nak kata Allah hamba kena sedih lah tengok orang ni kira sangat ni orang minta. Janganlah kalau lama kan hamba tak suka je ni orang kira sangat orang minta. Bui lah nak bui seria nak bui serah banyak duit gak dak awak apa ni baru boleh duit gaji gak bui banyak sikit pun tak apa juga. Mudah-mudahan selamat gaji kita hak lain tu tak ada kena curi kok ke tak guna kok si. Keberkatan dia ada. Sikit lagi dah. Kemudiannya kisah Suraqah bin Malik ni amo tak sempat sebutlah. Siapalah pada Madinah saat ni, maka orang-orang Madinah saat ni tu sangat-sangat rindu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sambut tema hijrah kita ni. Walaupun bukan sambut maulud pun samalah. Sambut tema hijrah kita ni kan nak bui serupa rasa perasaan orang-orang Madinah dengan Nabi SAW. Mana? Rasa saya semati dengan Nabi SAW. Mereka rela tu panah tu nunggu Nabi. Duk tunggu atas bukit, duk tunggu manjat pokok, tengok Nabi tak siapa lagi ko. Tak buat kerja buat tu, tak buat kerja buat gapo, tak buat gapo kerja duk tunggu Nabi SAW. Bila nampak dah Nabi sallallahu alaihi wasallam teguh dah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Arak ya. Dia suka yang kita arak ni. Yang menikah kan. Kita dah. Wajibal syukru alaina mada'an lillahi dah. Jadi apa dia? Orang Arabnya ni bila nampak Nabi SAW kata, telah terbit bulan purnama pada kami. Tala'al badru alaina. Rasa suka dia min saniyatil wada'i daripada bukit. Bukit namanya Saniyatil Wada'. Wajabal syukru alaina, wajiblah ke atas kami syukur. Allah syukur. Kalau tu aku mari semai pak kita guna syukur ambil gambar lah berapa seminggu tu kecek kedai kopi rasanya. Aku mari gambar salahnya tu aku tanya khabar hamba. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah fingkat lagu mana nak ayat sebaik-baik makhluk. Tak ada dah lepas Allah Taala agak Rasulullah dah lah. Di antara Rasul-Rasul Nabi lebih pada diberi lebih pada sekalian makhluk. Tak ada tolak tanding tu. Ada. Maka dia kata wajaba syukru alaina mada'an lillahi dan bagai yang telah menyeru Nabi SAW kepada orang panggil seruan yang sebenar daripada Allah Taala. Cukuplah dulu ni. Patu kisah apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bina ke masjid. Patu kisah apa dia ni Abu Ayyub Al-Ansari ni. Ambil kisah lagi dah. Abu Ayyub Al-Ansari ni ke nak kata bakpo banyak-banyak rumah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Nabi hidup singgah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari bakpo. Kalau tu tahu lah bakpo. Kerana sifat kerendahan hati Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Rendah hati dia. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, orang pakak sambut gitu, masya-Allah lah. Tak ada gitu mau orang sambut ni. Ada. Sambut begitu orang lain pakak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk rumah mereka. Satu orang panggil satu penghormatan yang sangat besar lah. Hingga ketua-ketua munafik Madinah pun nak eret juga untuk Nabi ni biar duduk rumah mereka. Nak winapuk dia pun saya ke Islam, saya ke Nabi pada hari yang munafik. Ni. Maka pada waktu Sayyidina Abu Ayyub Ansari kata, aku ni orang biasa. Ni sifat ni kena ada ayah-ayah ibu-ibu sekalian. Aku ni orang biasa, orang tamada, orang tak ada apa. Tak okeylah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak singgah depan rumah aku, nak bertamu di rumah aku.
Maka bila orang lain pakai nak eret tali utuh sat ni, nak eret utuh biar duduk di hadapan rumah mereka jadi tetamu. Nak biar Nabi SAW jadi tetamu bagi mereka, maka Nabi SAW kata tak apalah, lepas utuh ni dia ada dah orang panggil arah daripada Allah Taala nak pergi mana-mana. Tapi oleh kerana tawaduk kerendah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari sani, maka Allah Taala mengarah ke utusan ini berhenti di hadapan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi SAW jadi tetamu di rumah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Maka mulialah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari kerana sifat rendah diri yang ada pada dia. Itu sangat banyak pengajaran di dalam pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa cukup sekali dulu, kalau tak boleh banyak pun boleh sikit-sikit dah daripada apa yang kita cuba kongsi-kongsi ke, bukan ceramah, bukan mengajar dak. Ada orang panggil kongsi-kongsi kecek-kecek sajalah. Mudah-mudahan dapat manfaat, mudah-mudahan Allah Taala terima ke usaha kita saat itu nak menghayati ke kembali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mari ke rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak betul-betul berazam tahun ni kita nak buat benar-benar di dalam agama kita, nak kuatkan agama kita, nak beramal benar-benar seolah-olah tahun ni lah tahun akhir bagi kita hidup di atas muka dunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.